Ada rujukan boleh tengok? Boleh. Sebenarnya dia kita panggil free database lah. You boleh merujuk kepada paling mudah, yang paling direct, Gold Price ORG. Dan yang paling popular ialah Kitco, kitco.com. You boleh access lah. Dan sekarang ni isu-isu rujukan spot price ni tak ada isu lah. Banyak platform yang ada di website lah. You boleh rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dan selamat menonton podcast Logam Berharga. Saya Hazrin Salim Marjan, business coach bersama panel Logam Berharga hari ini. Nama yang tidak asing lagi dalam Dinar Dirham. Ini Otai lama Dinar Dirham. Tuan Abdul Syukur Anwar. Jadi ni lebih menarik lagi, kita dah sampai ke episod keempat. Ni kita cerita tentang Logam Berharga. Orang nak dengar ni, boleh buat duit ke Logam Berharga ni? Okey, dapat duit, kalau tak dapat duit orang tak berniaga. Kan, mesti ada duit. Itu je lah. Maksudnya, logam berharga ni memang kita beli pada harga murah dan kita akan jual balik. Kita mesti jual balik. Jual balik untuk dapatkan lebihan atau keuntungan lah daripada hasil belian tadi. Dan bila kita jual balik, mesti melebihi daripada harga belian tadi. Dan kita dapat keuntungan lah. Okey, kita cuba belajar tentang harga lah. Harga lah. Kita tengok penentuan harga pasal emas. Kita ambil emas juga lah. Emas saya mudah. Macam-macam. Emas antarabangsa. Okey, ialah kita harga ni semuanya bergantung pada antarabangsa. Di peringkat antarabangsa ni, harga emas ditentukan dalam unit yang berbeza, iaitu mereka bergantung pada US dollar. Bergantung pada US dollar dalam setiap satu troy ounce. Berat dia lah. Jadi transaksi tu troy ounce. Troy ounce ni bersama dengan 31.1 gram. Jadi itulah dia punya kaedah dia. Nilaian beli dan jualan dia lah. So apa yang kita faham umumnya, mudah je kita ambil pendekatan di mana harga spot, kita ada harga spot. Harga spot ni berdasarkan harga spot maksudnya spot sukan ke? Itu harga spot ni macam harga perubahan harga tu. Mengikut masa. Perubahan tu masa lah. So jadi harga spot ni bermula di Australia, Sydney. Di mana ada metal exchange. Ada metal exchange punya saham. Dan dia bergeraklah sampai ke Hong Kong, China, Hong Kong, Japan, China, ke New Delhi, bagian India, lepas tu ke Dubai ke Eropah, London Metal Exchange, lepas tu dia akan pergi kepada New York dan seterusnya lah. Selama 22 jam, satu hari. Dia tidur 2 jam je lah. Dia tidur 2 jam yang emas ni. Tapi ada yang tidur, ada yang tak tidur lah kan. 24 jam tengok harga naik turun. Kan? Jadi itu dia pembelian lah. So harga spot ni ditentukan demand and supply lah. Demand and supply. Kita ambil umum je. Kita tak nak ambil puncak-puncak dan sebagainya lah. So jadi harga ada jual beli di peringkat metal exchange. Dan di mana di situlah nilai ditentukan. Nilai jualan ditentukan, nilai belian ditentukan. Itu di peringkat antarabangsa. Semuanya berlaku dalam nilai mata wang US dollar. Harga spot ni dia dalam bursa emas ke panggil apa? Komoditi. Komoditi. So komoditi ni banyak. Kita ada emas, ada perak, ada platinum, apa-apa logam. Yang bernilai, yang boleh kita buat dagangan. Harga spot ni tak ada kena-mena dengan LBMA, sebab LBMA London Bullion Market Association. Yes. So market lah, pasaran tu. Dia tidak, LBMA tidak ada kena dengan spot price ni lah. Okay. Dia cuma agensi yang mengiktirafkan mana-mana company yang menghasilkan jokong emas lah. Tak terlibat sama sekali. So harga spot ni ada rujukan boleh tengok? Boleh. Sebenarnya dia kita panggil free database lah. You boleh merujuk kepada paling mudah, yang paling direct, Gold Price ORG. Goldprice.org. Dan yang paling popular ialah Kitco, kitco.com. Itu je lah. You boleh access lah. Dan sekarang ni
isu-isu rujukan spot price ni tak ada isu lah. Banyak platform yang ada di apa ni, website lah, dia boleh rujuk. Jadi ada yang main trading online semua tu. Dia bukan satu yang berhasil, dia tak ada rahsia lagi dah. Semua masyarakat yang trading semua tahu. Macam soal kripto lah. Kat mana kita nak tengok, nak trace, nak trade, di situ banyak. Macam kripto. Apa Kitco tadi? Kitco, KITCO. Dia adalah sebuah syarikat yang fokus dengan logam berharga yang beroperasi di Kanada. Di Kanada. Kalau saya ada rujuk pada website lain kan, beza banyak kan Kitco tu? Tak ada beza. Semuanya Kitco ni akan merujuk pada dia punya mana-mana trading yang dibuat lah. Sebab bergantung pada perubahan. Cumanya Kitco tu dia akan tunjuk 3 hari, perubahan 3 hari. Ada yang 1 hari, 3 hari. Tapi biasanya 3 hari lah. Daripada hari pertama, kedua dan ketiga. So you akan nampak graf tu naik dan turun. So apa ni, kalau kita tengok dalam website selalu ada we sell, we buy kan. Jadi spread untuk pasaran antarabangsa ni apa kena dengan kita? Okey, spread ni sebenarnya nak menentukan keuntungan lah. Keuntungan semasa kita buat belian dan keuntungan masa kita buat jualan. Itu je. Jadi okey, spread ni kalau kita ringkasnya, ringkas lah, kita buat ringkas. Saya tak pandai main yang trade online tu lah, yang puncak-puncak saya tak faham. Apa yang saya faham adalah dia satu piramid. Dia satu piramid di mana kiri kita jual dan kanan kita beli, ataupun vice versa lah, piramid. Dan dia tidak akan ada puncak yang terakhir di atas. So dia akan cut off yang puncak tu lah. So piramid dari puncak macam ni kan, dia ada segitiga, tapi dalam buy and sell dia terpotong sikit puncak tu. So kekal we buy, we sell. Dua tu, dia di situ. Yang hujung tu merupakan yang menjual saja. Siapa yang menjual tu adalah pelombong. Sebab pelombong dia tak akan membeli. Dia akan menggali dan dia akan jual. Dia tak akan beli emas. Bila you menjual, membeli, that's mean you ada dari segi pembuatan. Tentu you beli scrap macam itulah. So spread ni bergantung kepada keuntungan yang you nak raih. Pasal apa, kalau lagi besar spread tu, orang takkan datang kat you lah. So di peringkat antarabangsa, spread ni kecil. Dia agak kecil supaya orang boleh beli dan jual pada masa yang singkat. Pada masa yang singkat. Kadang dalam masa 2-3 saat spread, orang boleh jual beli. Sebab apa? Perbezaan spread tu terlalu kecil. So, jadi kerugian atau keuntungan tu mempunyai kegelapan yang tinggi. Dia macam, kalau saya pun susah nak jawab harga emas ni kan. Kalau kita bandingkan dengan 2022 dengan 2011. Kan? 2011 dia punya harga USD dalam 2,000 USD per ounce. Tapi 2022 tak sampai 2,000 pun. 2022 kan. Tapi orang tanya saya harga emas naik. Tapi harga antarabangsa tak naik lagi. Itulah. Sebab harga antarabangsa ni bersandarkan US dollar. Bila dia bersandarkan US dollar, maka kenaikan US dollar kenaikan harga untuk komoditi emas ni bergantung pada US dollar dan permintaan emas. Permintaan emas. Jadi dia bersandar dengan dan berkaitan nilai emas tu bergantung dengan Amerika Syarikat. Dan apa yang dia bergantung adalah US dollar. US dollar ni biasalah bila sebut mata wang, dia berdasarkan ekonomi. Ekonomi pemilik mata wang tersebut. Sama ada dia tak kira apa-apa ceritalah pasal ekonomi, pasal pembangunan, pasal orang. Semua ni bergantung pada Amerika. Macam tu orang kata when the Americans sneeze, everybody get the fever. Ya, macam itulah. Macam ni. Bila dia bersin, semua jangkit. Itu kesan dia. Jadi semuanya bergantung, mana-mana negara yang bergantung pada US dollar, maka dia terkesan lah. Mudah kita ambil macam tu.
Jadi apa ni, kita nak kira turun atau naik lebih mudah kita rujuk pada USD per ounce dulu. Ya, betul. Tapi dalam kita dalam episod akan datang kita akan cover tentang runcit juga. Runcit. Tapi macam mana harga antarabangsa kena mena dengan harga pasaran runcit? Okey, harga pasaran tempatan atau harga Tempatan. Okey. Dia macam ni. Yalah. Sebab kita tak semua orang boleh beli 1 kilo. Betul. Kan? Betul. Jadi itulah. Pertama kita kena faham spread di peringkat antarabangsa. Okey. Spread itu menentukan keuntungan dan kerugian. Jadi biasanya kita akan tumpu kepada keuntungan lah. Okey. Sama ada berapa persen dan sebagainya. Tapi di peringkat perwujudan pun sama juga spread tu. Dia ada. Dia masih ada lagi. Kita tentang harga emas peringkat runcit tu kita akan bincang episod akan datang. Tapi saya nak break kejap. Nanti kita akan tentang sejarah sikit lah. Harga emas antarabangsa dulu lah. Okay. Jadi dengan penerangan pasaran emas antarabangsa kita dengar daripada Tuan Syukur tadi. So kita dengar promo ni dulu. Podcast Logam Berharga akan sambung sebentar lagi. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan. Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Terima kasih. Jadi kita masih lagi dalam episod penentuan harga pasaran emas antarabangsa. Suka saya nak flashback balik lah. Yang saya ingat zaman saya kahwin dulu lah. Kan? 1 gram emas RM40 tu. RM40. 1 gram RM40. Jadi masa tu harga antarabangsa berapa tu? Kalau nak rujuk balik lebih kurang dalam 30 US dollar. 30-40 US. Betul, mungkin sebab macam masa tu satu USD pun 25 je. Betul. 25. Satu US dollar satu 2.5 2.8 je. Tambah 3 tak sampai 3. So dia punya trend tu sejak bila naik ni? Itulah ini kita rujuk pada ekonomi negara lah kan. Kesan kan. Jadi itulah US dollar ni pengukuhan US dollar ni bergantung pada ekonomi USA lah kan, senang cerita. Jadi perubahan emas tu kadang-kadang kita nampak sedikit je, tapi impact pada domestic market di Malaysia ni agak besar bergantung pada ringgit berbanding dengan US dollar. Jadi banyaklah isu-isu nak dipertikaikan itu kan. Jadi saya kata agak susah lah. Jadi pada pandangan saya lah, kita hanya follower. Kita hanya pengguna yang menentukan pasaran antarabangsa. Nilai emas di tempatan lah. Tempatan. Tapi untuk US dollar tak ada isu. Jadi kalau kalau you ada cash note US dollar dan ada penjual ataupun yang mampu menerima, dan you untung lah. Berbandingkan you nak kena buat exchange. Sekarang ni pengeluaran emas yang terbesar di dunia siapa? Okey, susah saya nak maklumkan pengeluar tu sebab quite limited information tu. Pelumbung lah, pengeluar emas tu pelumbung kan. Pelumbung limited. Afrika pun ada, Australia pun ada, Rusia pun ada, di Amerika pun ada. Tapi yang semua saya tahu, kos dia semakin meningkat. Kos menumbuk semakin meningkat. Yang letter saya tahu ada yang 1,100 US dollar per troy ounce kos dia. Jadi itulah, jadi dia mesti ada keuntungan bila dia nak jual kepada refinery company lah. Tapi penyimpan emas negara tu, I think yang paling besar sekali
China, Russia, India, itu penyimpan juga emas. Itu memang maklumat yang terbuka lah, boleh digunakan pakai. Saya pernah buat study lah, ada seorang kawan minta saya study tentang emas punya demand, emasnya simpanan China lah. Saya dapati macam China, saya pasti tahun 2000 lah, bukan 2010 pun. Okay. China dia besar, mungkin simpanan emas dia besar, tapi dalam masa sama populasi dia pun sampai 1.8 bilion. Jadi saya pernah kira sekali itu per kapita di China, per kapita satu orang satu gram. Orang Malaysia kaya sikit lagi, satu orang 1.2 gram. Itu tahun 2010. Tapi nampak memang dia simpan dengan banyak untuk 10 tahun, 20 tahun lepas lah. Jadi sebelum kita teruskan lagi, macam saya nak bagi sikit lah tentang duit lama. Duit lama tentang ni tak tahulah lumbung emas di Malaysia macam mana, tapi yang pasti dulu kita panggil di Semenanjung Tanah Melayu dipanggil Suana Bumi. Sekarang ni Suana Bumi ni ada nama airport dekat Bangkok. Dikatakan Suana Bumi ni maksudnya Semenanjung Emas. Tak tahulah bila Malaysia nak lumbung emas. Jadi we sell lah lumbung emas, we sell sajalah. We sell. Tapi lumbung emas ni misalnya dia punya production tu kalau ikut bacaan statistik geologist department tu, dia adalah kuantiti tapi taklah sebesar mana kuantiti banding yang lain. Kuantiti yang biasa kita dengar dalam hingga 7 tan setahun je tu. Tak banyak. Kita bukan mass production of gold mining lah. Kita bukan mass production. Kebanyakan emas di Malaysia ni kebanyakan diimport lah. Diimport. Okay, sekali lagi tentang penerangan harga emas antarabangsa tu, kita boleh rujuk pada KITCO tadi. KITCO, ya betul. Jadi kita kena monitor, kalau kita nak cakap pasal emas ni turun atau naik, kita kena rujuk kepada USD per ounce. Jadi umpama percumanya kita nak semoga penerangan tentang pasaran emas antarabangsa pada episod ini oleh Tuan Syukur memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton tajuk episod akan datang, pasaran runcit emas Malaysia. Terima kasih.